Nahmadu wa nusallimu ala sayyidil karim amma ba'du. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sikit lagi berkenaan muzakarah tentang sifat iaitu ilmu dan zikir. Apa maksud ilmu? Maksud ilmu ialah dalam hati ada keinginan dan kedahagaan pada perintah Allah yang paling Allah suka saya buat waktu ini dengan cara Nabi SAW. Bagaimana untuk usahakan ilmu? Untuk seilmu, ilmu pertamanya ilmu fadail, iaitu kelebihan ilmu. Apa ilmu kita belajar, apa dia fadilatnya. Ilmu fadail ialah taklim di rumah dan taklim di masjid. Sebanyak mana bertambahnya ilmu fadail, sebanyak itulah iman kita akan meningkat atau bertambah dan diperkuatkan dengan cara Nabi SAW. Untuk perkara masail, kita kena tanya alim ulama. Kelebihan orang berilmu iaitu tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadat ahli abid. Keluar belajar agama, maka malaikat akan hamparkan sayap-sayapnya. Ikan-ikan di lautan akan mendoakan ampunan untuknya dan memudahkannya jalan ke syurga. Itu maksud ilmu. Maksud zikir ialah sentiasa merasa Allah melihat dan merahmati kita dan apa yang kita lihat. Kita ingat kepada Allah setiap masa dan waktu. Apabila zikir kita lalai, maka kita tidak rasa Allah melihat dan memahati kita, dan lihat sesuatu tak ingat pada Allah. Zikir kita lalai lah. Zikir hanya usaha apa yang kita belajar masa kita keluar 3 hari. Zikir. Apa yang zikir ini adalah daripada amalan Maulana Ilyas. Zikir, apa zikirnya? Yang dia panggil zikir 300 pagi 300 petang. Zikir pagi sebelah subuh, petang lepas asar. Dan ataupun apa-apa zikir yang dipelajari daripada guru mursyidnya, yang diambil daripada Maulana. Zikir daripada guru mursyid. 300 tadi ialah 100 kali kalimah. Ketiga, siap sebutan dan kena tahu maknanya 100 kali. Kedua, 100 kali selawat atas Nabi dengan mengerti bahawa tidak orang yang telah berbuat baik saya lebih daripada Nabi Muhammad. Ketiga, 100 kali istighfar. Istighfar adalah mengenangkan dosa-dosa yang dibuat tadi. Kita buat itu, kita istighfar. Jumlahnya 300 pagi dan 300 petang. Kemudian baca Quran adalah 1 juzuk 1 hari dan kena tahu maknanya sekali. Paling lemah baca Quran ialah tatap ataupun cium Quran dan bagi tahu Allah apakah dosa saya hari ini yang menghindarkan saya daripada baca Quran. Kena beritahu Allah, apa ya Allah, saya tak nak baca Quran ni. Hari ni saya ada banyak dosa, saya tak dapat nak baca Quran. Zikir apa lagi ialah amalkan doa-doa masnun. Kita keluar jalan Allah SWT, kita mesti ingat ini doa-doa masnun. Doa masnun yang kita jalan masalah ada 5 yang kita kena, yang kita amalkan selalu. Pertama, doa masuk masjid. Kedua, doa makan. Ketiga, doa tidur. Keempat, doa masuk tandas. Yang kelima, doa apa doa apa sebut tadi, doa masuk masjid, doa makan, doa tidur, doa masuk tandas, doa tu je lah. 4 doa je. Doa masnun.
Dan lain-lain doa lah. Doa pakai pakaian, doa menaiki kenderaan, doa melihat cermin, doa masuk pasar. Ada setengah doa ni kita kena amalkan. Kalau lama kita amalkan, dalam masa 4 bulan doa tu akan hilang dalam ingatan kita. Betul kan tuan-tuan? Bila kita selalu ingat tempat-tempat yang kita pergi tu, kita akan ingat doa-doa dia. Doa masnud ialah doa yang daripada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bagian zikir. Apakah nilai orang yang berzikir? Orang yang berzikir dianggap hidup di sisi Allah SWT. Orang yang tidak berzikir dianggap mati di sisi Allah SWT. Orang yang berzikir akan masuk di pintu yang khas dalam keadaan tersenyum-senyum, InsyaAllah dalam Allah. Dan muzakarah yang keempat, ikram muslimin. Boleh ceritakan sikit ikram muslimin. Ikram muslimin ialah memuliakan setiap orang Islam ikut tahap keimanan dia. Ikram ialah memuliakan orang lain. Ikram, muliakan untuk muliakan ni mengikut tahap keimanan dia. Cukuplah setakat kita tahu sekuat mana iman dia, kita muliakan dia. Allah muliakan orang beriman walau iman sebesar dengan syurga 10 kali ganda dunia. Maka wajarlah kita memuliakan orang yang beriman. Puji orang yang tak beriman, Allah SWT murka. Tak boleh rupanya kita puji orang yang tak beriman, kita tak boleh puji. Kerana dengan puji Allah SWT akan murka. Maksudnya orang kafir tak boleh kita puji dia, akan muka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya tengok atau kisah apabila Allah murka apa? Kerana orang beriman memuji orang tak beriman. Mana boleh Bagaimana untuk menurunkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kisah ini ada dipaparkan bagaimana ketika Allah muka, maka Muhammad di muka semalam muka dia pada Masyar, maka Nabi Muhammad telah panggil satu orang sahabatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka hanya Abu Bakar sahaja yang akan menenangkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat berkata, lihatlah Abu Bakar bagaimana zikrullahnya, makrifatullahnya, mengenal akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar dipanggil, juga dipanggil makrifatullah, mengenal Allah. Ali dipanggil karamallah wajah. Karamallah wajah maksudnya ia tidak pernah melihat kemaluannya. Gelaran-gelaran ni tak perlulah kita bincangkan. Cukuplah sekadar kita mengetahui dengan tahap keimanan kita. Maka hanya iman yang kuat saja dapat ikram orang muslimin. Kalau iman lemah, ikram jadi lemah, dan ikram pun untuk kepentingan ini, itu tahap dunia kita saja. Apa kesan daripada ikram muslimin? Kita akan cepat tawaduk, dapat akhlak yang mulia, satu hati kasih sayang, dan mudahlah memenuhi hak-hak mereka. Itu kesannya, dapat tawaduk. Kelebihan orang ikram muslimin akan mendapat pahala 10 tahun itikaf, dan 1 hari itikaf Allah akan jauhkan dengan neraka sejauh 7 parit.
Betul kan? Betul. Satu lagi pahala dia ialah akan mendapat 73 hasanah. Hasanah adalah rahmat Allah SWT. Hasanah, satu hasanah Allah bagi di dunia, dan 72 hasanah lagi Allah akan bagi di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan. Dan akhir sekali kita muzakarah tentang ikhlas niat. Ikhlas ini ialah melakukan suatu amalan atau tinggalkan larangan semata-mata untuk mendapat kehendak Allah SWT. Ikhlas ni kita buat kerana Allah, bukannya kerana apa-apa. Itulah ikhlas. Ikhlas kita nak keluar 3 hari pun ikhlas, kita keluar 40 hari pun ikhlas, 40 hari. Ini kerana apa? Kerana hidayat daripada Allah SWT, dibagi hidayat. Tak ada siapa suruh kita, mau jom nak keluar 3 hari, ada niat nak keluar tapi tak dapat nak keluar. Bukan apa, bukan ada hal. Itu ada banyak halangan. Mungkin saya dah keluar dah 3 hari dulu, kena bulan ni kena keluar lagi ke? Berapa kali kena keluar ni? Memanglah semua orang nak keluar. Saya pun ada dengar cerita orang yang bukan Islam, orang yang tak beriman pun ada keluar jalan Allah Subhanahu Taala. Maka dia dapat hidayat dari Allah Taala. Akhirnya sehingga dia dah tertukar agama, masuk agama Islam, tukar nama kerana hidayat Allah Subhanahu Taala. Sebabnya ni kerana apa? Dalam hatinya Allah telek. Inilah kena ada keikhlasan dia. Kalau aku malas nak keluar 40 hari pun bukan, malas nak keluar 4 bulan. Orang bagi ni 40 hari, ada yang keluar sampai cukup 3 hari dah boleh balik. 4 bulan pun keluar, 4 bulan pun keluar, 4 bulan tak sempurna. Ini kerana tahap keimanannya tak boleh nak capai. Cukuplah sekadar apa yang kita tahu kan. Tidak atas maksud perkara yang dijanjikan Allah SWT seperti syurga, neraka, mizan, sirat. Kita kena tahu perkara ini. Dan semoga apa yang disampaikan Allah SWT bagi kita fikir, bagi Allah SWT bagi kita nur, hidayat, petunjuk. Apa supaya kita amalkan, kita dengar, kita dapat sampai, kita amal dan sampaikan. Untuk kemudian kita boleh muzakarah lagi kan. Muzakarah lagi dan lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu atas kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf kiranya apa yang saya cakap ini menyinggung hati tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian.